Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sambungan hadis malam, Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selagi seorang itu tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Para masyaikh menulis 6 perkara sebagai adab ketika berpuasa. Adab-adab itu sangat perlu diambil berat oleh sesiapa yang berpuasa. Pertama, menjaga pandangan, penglihatan pada memandang sesuatu yang tidak patut, sehingga dikatakan bahawa seorang itu jangan memandang dengan syahwat kepada isterinya sendiri pun, apatah lagi kepada wanita bukan mahram. Demikianlah juga tempat-tempat yang melalaikan dan yang tidak harus. Nabi SAW bersabda bahawa penglihatan adalah salah satu pada anak-anak panah syaitan. Siapa yang menjaga penglihatan kerana takut ke Allah SWT, maka Allah SWT akan mengurniakannya cahaya keimanan yang dapat dirasakan kemanisan dan kelazatan yang dalam hati. Ahli Sufi menafsirkan apa-apa yang tidak patut dipandang sebagai apa-apa perkara sahaja yang boleh mengalihkan tumpuan hati pada Allah SWT kepada perkara lain. Kedua, menjaga lidah pada berbohong, mengumpat, bercakap sia-sia, bercakap kotor, bergaduh dan seumpamanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dinyatakan bahawa puasa adalah perisai bagi seorang itu. Maka orang yang berpuasa janganlah mengatakan sesuatu yang keji, ejek, mengejek dan bergaduh. Jika ada orang yang mulakan pergaduhan, maka katakan kepadanya bahawa saya sedang berpuasa. Jika dia seorang yang bodoh dan tidak boleh memahami, katakanlah kepada hati sendiri bahawa kamu sedang berpuasa dan tidak patut melihat, tidak patut terlibat dalam perkara yang sia-sia ini. Adalah sangat penting untuk menjauhkan diri secara khusus daripada mengumpat dan berbohong, kerana pada pendapat setengah ulama, perbuatan itu membatalkan puasa sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Pada zaman Nabi SAW terdapat 2 orang wanita yang berpuasa. Mereka mengalami kelaparan yang teramat sangat sehingga tidak tertanggung lagi. Mereka hampir-hampir akan mati. Para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanyakan Nabi SAW tentang mereka. Lalu Nabi SAW telah menghantarkan kepada mereka satu bekas dan telah perintahkan mereka supaya muntah ke dalam bekas itu. Mereka berdua pun muntah dan setelah keluar ketulan-ketulan daging dan darah yang dimakan mentah-mentah. Orang ramai keheranan. Nabi SAW telah bersabda, kedua wanita itu tidak makan rezeki yang halal pada Allah SWT kerana berpuasa. Namun mereka tidak berpuasa pada perkara yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Mereka duduk bersama dan mula memakan daging manusia dengan cara mengumpat orang ramai. Dalam hadis ini satu perkara lagi telah dijelaskan, iaitu disebabkan mengumpat, puasa seorang itu menjadi lebih susah sehingga kedua-dua wanita itu hampir mati disebabkan mengumpat semasa berpuasa. Demikianlah juga dengan dosa-dosa lain. Kenyataan itu dikuatkan lagi dengan pengalaman bahawa puasa tidak sedikit pun memberi kesan kesusahan kepada mereka yang bertakwa. Sebaliknya, kebanyakan orang-orang fasik menghadapi keadaan yang buruk. Oleh kerana itu, kalaulah seorang mahukan puasa tidak memberatkannya, maka cara yang terbaik ialah dengan menjauhkan diri dengan dosa-dosa, khususnya dosa mengumpat, yang pada masa kini telah dijadikan sebagai satu kerja untuk menghabiskan masa berpuasa. Allah SWT telah menggunakan perkataan makan daging saudaramu yang mentah untuk menerangkan tentang mengumpat dalam Islam. Dalam Al-Quran, hadis pun banyak kisah yang sedemikian telah dinyatakan dengan jelas. Melalui hadis-hadis ini dapat diketahui bahawa apabila seorang telah diumpati, maka hakikatnya dagingnya telah dimakan oleh si pengumpat itu. Pada satu hari setelah melihat beberapa orang sahabat, Baginda SAW telah bersabda, cungkillah gigi kamu. Mereka berkata, hari ini kami tidak memakan sedikit daging pun. Rasulullah SAW bersabda, daging saudaramu si Polan terselit di celah-celah gigi kamu. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.